Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 4 Gambut. Seperti biasa, pada hari ini kita teruskan untuk sesi PDPR kita bagi tajuk baru, iaitu tajuk 2 Zaman Air Batu, Unit 5 Zaman Air Batu, dan memberikan tumpuan kepada dua subtopik di dalam tajuk bagi Unit 5 Zaman Air Batu ni. Pertama sekali, perubahan zaman air batu, dan yang kedua, kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Jadi pada pagi ini, cikgu harap murid-murid telah pun bersedia untuk sesi PDPR kita. Dah mandi, dah bersarapan pagi, dan apa yang cikgu nak dekat sini, ini adalah maklumat yang murid perlu tulis di dalam buku tulis sejarah tahun 4. So hari ini adalah hari Isnin bersamaan dengan 23 Ogos 2021. Jangan lupa tuliskan tajuk 2 Zaman Air Batu, Unit 5 Zaman Air Batu juga. Dan yang pertama sekali kita akan belajar berkenaan dengan perubahan zaman air batu, dan seterusnya yang kedua iaitu kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Jadi nanti cikgu akan tunjukkan slide di My Viewboard, dan juga murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 64 sehingga 67. Okey, jadi sebelum tu nanti bila murid dah siap kerja, terpulang nak buat bila sebelum masuk sejarah pada minggu yang berikutnya, tolonglah isi kehadiran seperti biasa. Buka dekat mylink.la/Cikgu Fauzi, kemudian keluar paparan begini, klikkan nama. Contoh yang pertama, Al-Aish Haziq kan, tekan submit. So dekat sini data murid hadir dah direkodkan, jangan risau Okey, cikgu pergi kepada penerangan di My Viewboard. Okey, pertama hari tu cikgu dah beritahu awak, okey, kita telah pun menyentuh tajuk kenali zaman air batu Tajuk kenali zaman air batu, kemudian memberikan tumpuan kepada garis masa. So dekat sini di antara kedua-dua tajuk ni, subtopik 1 dan 2, murid telah mempelajari berkenaan dengan garis masa zaman air batu dan mengenali maksud zaman air batu. Untuk itu, dalam zaman air batu, murid dapat tahu ada epok Pleistocene dan juga epok Holocene. Kemudian, untuk garis masa zaman air batu, kita berpandukan kepada kala kuartner, iaitu garis masa yang bermula pada 2.5 juta sehingga 11,700 tahun pada epok Pleistocene, dan juga bermula pada 11,700 tahun pada epok Holocene, dan kemudian haiwan-haiwan yang hidup pada zaman tersebut. Okey, pada hari ini kita akan memberikan tumpuan kepada perubahan zaman air batu akhir dan kesan perubahan tersebut di Asia Tenggara. Okey, ini antara yang telah murid pelajari lah berkenaan dengan kala kuartner, iaitu berkaitan tentang masa dan waktu lah. So di sini cikgu tak nak terangkan. So murid boleh rujuk video pengajaran cikgu ni, nanti murid akan dapat tahulah. Kalau tak buat lagi kerja, tolong buat. So di dalam epok zaman air batu akhir tu, dia ada epok Pleistocene dan juga Holocene. Okey, hari ini kita akan belajar pertama sekali perubahan apa yang berlaku pada zaman air batu. Jadi kat sini murid dapat lihat, cikgu bagikan sini di gambar berkaitan dengan perubahan zaman air batu akhir yang berlaku. Pertama, murid dapat lihat pada zaman air batu akhir berlaku perubahan suhu. So dekat sini murid dapat lihat suhu tersebut mempengaruhi keadaan muka bumi yang menyebabkan ais yang berada di permukaan bumi ketika itu yang tebal telah pun mula mencair. Kemudian suhu dunia pada ketika itu meningkat. Faktor peningkatan suhu dunia telah menyebabkan air batu tersebut cair. Kemudian berlakulah perubahan iklim yang memberikan kesan besar terhadap bentuk fizikal. So dekat sini ada dua lah benda. Dia memberi kesan pada bentuk fizikal dan juga kehidupan di bumi. So dekat sini nanti murid berujuk buku teks muka surat yang cikgu cakapkan tadi, 64 hingga 67. So nanti bila nak buat kerja, murid dapat kenal pastilah apa jawapan perlu dibuat. Okey, seterusnya, apakah perubahan yang berlaku? Perubahan itu kita dapat lihat kepada peningkatan suhu yang membawa perubahan kepada yang pertama sekali bentuk muka bumi. So dekat sini murid dapat lihat iklim itulah sebenarnya yang mempengaruhi keadaan bentuk muka bumi tersebut. So perubahan itu kita dapat lihat apa yang berlaku. Maksudnya daripada ais kepada daratan. Daripada daratan tu kita nampak adalah laut, ada bukit bukau. Kemudian bermulanya kehidupan dekat situ. Okey, seterusnya kalau dekat sini kalau nak masukkan nanti dalam peta iting, peta alih, murid boleh rujuk di video pengajaran cikgu ataupun pada buku teks. Tak ada masalah, pada muka surat 64 hingga 65 pada peta alih nanti. Masuk je maklumat yang ni cikgu terangkan. Ini kita merujuk kepada perubahan bentuk muka bumi. Apa yang berlaku? Pertama kita dapat suhu bumi itu meningkat. Kita dapat lihat kemudian ais tu mula mencair dan dia melimpah ke kawasan yang rendah dahulu, kemudian terus membentuk tasik dan juga laut, seperti mana yang murid dapat perasan sekarang ada 7 laut utama di dunia. Kemudian apa yang berlaku pada iklim di dunia waktu itu? Ini bumi lah. Kalau murid lihat dia seolah-olah disaluti oleh ais tebal. Okey. Kemudian
Dia berlaku perubahan terlalu sejuk dan kepada sederhana sejuk. Kerana apa? Kita dah nampak sejauh mana cahaya matahari itu sebenarnya memancar yang menyebabkan pemanasan bumi, dan ais tu cair. Okey, ais tu cair. Jadi apa yang seterusnya berlaku? Perubahan fizikal pula. Perubahan fizikal bumi tu kita dapat lihat air laut tu meningkat sehingga 100 meter. 100 meter tu sangat tinggi tau. Contoh sekarang cikgu bagi negara Singapura. Setiap tahun dia akan tenggelam 6 hingga 12 cm. Kenapa? Ais yang berada di kutub utara dan kutub selatan mula mencair. Tak mustahil juga Malaysia juga akan tenggelam mungkin 100 tahun akan datang. Okey, ini adalah perubahan zaman air batu yang kesan daripada peningkatan suhu tadi tu. So dekat sini apa kesan daripada peningkatan suhu? Dia memberi kepada perubahan bentuk muka bumi dan juga kehidupan kepada haiwan dan juga manusia. So dekat sini haiwan yang pertama tadi tu pupus, yang awak belajar ada 3 jenis haiwan kan? Haiwan harimau bertaring lengkung, mammoth dan juga sloth. Kemudian wujudnya penempatan manusia. Dan ada haiwan yang lain, dia mengalami perubahan fizikal daripada, kalau kamu tengok dalam cerita 10,000 BC tu, dia ada mammoth, dia ada harimau bertaring. So harimau ni memang dah pupus. Mammoth tu dah pupus, cuma dia mengalami perubahan fizikal kepada haiwan yang bernama gajah. Sloth tu masih ada lagi, haiwan yang lembab di jalan dia. Inilah cikgu nak tunjuk kepada awak bentuk muka bumi fizikal yang berlaku. Kalau kamu tengok, ini adalah pulau kan? Pulau ni terbentuk hasil daripada sebenarnya permukaan bumi asalnya diliputi salji yang sangat tebal, ais yang sangat tebal. Kemudian apabila berlaku sinaran pancaran matahari yang sangat kuat, jadi ais mula mencair dan membentuk lautan. Okey, ni pula haiwan yang kita awak tengok dalam sesi PDPR yang lepas. Ni mammoth lah. Mammoth ni dah pupus, so dia mengalami perubahan fizikal yang kita panggil sekarang adalah gajah. Okey, bila berlaku perubahan zaman air batu, dia ada perubahan kepada penempatan manusia pun dah mula bergerak, dah mula keluar dari tempat dia bersembunyi tadi tu, dia dalam gua contohnya, dan dia nak dapatkan suasana yang panas. Jadi dekat situ manusia mulalah mencari tempat penempatan baru. Okey, seterusnya cikgu nak tahu sini, jelaskan kepentingan langkah memelihara dan memelihara alam sekitar. Ini nanti cikgu masukkan dalam peta iting untuk murid berikan jawapan. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk Cak Naminda lah. Cak Naminda, mengapakah berlaku kepupusan haiwan? Cuba murid fikir. Sekarang pun kenapa berlaku kepupusan haiwan tersebut? Merujuk kepada sesi PDPR yang lepas, harimau bertaring lengkung, mammoth dan juga sloth. Tapi sloth tu masih ada lagi lah. Okey, seterusnya cikgu akan memberi penerangan kepada perubahan zaman air batu air yang berlaku dekat Asia Tenggara. Dekat sini nanti murid dapat lihat kesan perubahan yang berlaku dekat Asia Tenggara. Asia Tenggara ni kita lah. Ni ada Malaysia. Ni ada Sabah dan Sarawak dekat sini. Bawah ni kecil ni Singapura lah. Yang lain ni Indonesia semua ni, atau utara ni Thailand, yang ni Filipina, yang ni Kalimantan. Jadi apa yang berlaku? So dekat kawasan yang cikgu tandakan ni, sini merupakan pentas Sunda, di mana zaman dahulu orang boleh lalu di ke atas ni. Sebab dia daratan ais. Sekarang ni dah jadi air. Kalau awak nak pergi pada Pulau Langkawi kat sini, masuk ni terus masuk dalam air. Nanti lemas pula kan. Jadi kawasan tu dah berubah. So dia jadi daratan. Yang biru-biru ni semua awak nampak ni adalah air. Itulah perubahan zaman batu akhir. Zaman air batu akhir yang berlaku dekat Asia Tenggara. Okey, so sekarang ni kamu tengok dekat sini apa yang berlaku. Kita dapat lihat perubahan maksud saya dekat sini pencarian glasier. Itulah pergerakan glasier 2 kali yang berlaku yang menyebabkan perubahan iklim dan bentuk muka bumi. Dia juga memberi kesan kepada kawasan kita dekat Asia Tenggara lah, di mana peta Sunda tu telah berubah daripada kita boleh pergi Filipina jalan kaki je, boleh pergi Vietnam, boleh pergi Singapura, boleh pergi ke Indonesia. Sekarang ni Kepulauan Jawa kan dengan jalan kaki je, tapi disebabkan pencairan air batu pada zaman air batu dah jadi laut, kita tak boleh lah, kita kena naik bot ataupun kapal terbang. So dekat sini kalau kamu tahu apa sebenarnya perubahan itu berlaku, penghijrahan dan pergerakan manusia dan juga haiwan, dan juga kenaikan air laut di pentas Sunda. Yang dekat sini lah nama dia pentas Sunda. Dah tenggelam dah sekarang, kita tak boleh lagi nak pergi ke mana-mana dengan senang lah, guna bot ataupun kapal terbang. Ini yang cikgu kata tadi tu, pencairan air batu tu berlakunya tasik dayang bunting ni. Ni tasik air tawar. Okey, tasik air tawar. Dekat dayang bunting, pulau dayang bunting. Ini yang cikgu tunjuk ni air laut. So dia berasing lah, so dia dipisahkan di antara bukit tersebut. Berlaku juga aliran sungai yang mengenelamkan kawasan-kawasan yang rendah. Bukan sahaja sungai tetapi laut. Dekat sini cikgu nak buat penerangan. Laut juga menyebabkan hasil daripada kecairan ataupun cairan air batu pada zaman air batu lah.
So dekat sini apa juga yang berlaku dekat tempat kita Asia Tenggara ni, manusia mula bergerak ke kawasan yang lebih tinggi. Sebab apa pergi lebih tinggi? Sebab air dah cair, paras air naik. Jadi dekat sini bermulanya manusia ni hidup secara berpindah randah dan akhirnya menetap dan buat rumah kat situ. Ada ladang, ada boleh tanam sayur, ada boleh buat macam-macam menternak haiwan. So dekat situ menjadi tempat tinggal kita sekarang. Mudah bukan? Ini cikgu kata pentas Sunda ni. Yang pakai sini ni adalah pentas Sunda, di mana waktu tu kita boleh pergi ke Indonesia kawasan sini. Nampak? Boleh pergi terus ke Thailand, boleh pergi ke Filipina, sikit je ada laut kat sini, boleh pergi ke Sulawesi, semua dekat-dekat. Tetapi bila pencairan ais glasier berlaku selama 2 kali, ini yang berlaku. So kawasan-kawasan yang kuning cair, coklat cair ni, ini sebenarnya pentas Sunda tapi dia dah tenggelam. Dia tenggelam oleh air. So kita tak boleh buat apa-apa lah. Okey, seterusnya untuk Cak Naminda, cuba fikir apakah kesan kecairan air di pentas Sunda. Bila air tu cair, apa sebenarnya berlaku? Cikgu dah terang tadi kan, murid dapat berikan jawapan. Okey, yang terakhir sekali, okey dah habis rupanya. Okey, so sekarang apa yang cikgu nak buat? Pergi kepada peta I-Think ni, peta alih. Ini merujuk pada buku teks muka surat 64 hingga 65. Murid masukkan saja perubahan zaman air batu ni. Contoh bentuk muka bumi yang pertama ada pada muka surat 64. Apa perubahan bentuk muka bumi yang berlaku? Kamu buatlah kat sini. Suhu. Okey, pertama suhu meningkat. Okey, tuliskan dalam kotak ni. Janganlah terlalu kecil sebab cikgu ni kecil, awak punya buku tu awak lintangkan. So ada pun maklumat dekat situ ada 3. Jadi tuliskan maklumat tu. Yang kedua iklim. Ketiga bentuk fizikal bumi. Yang keempat bentuk yang baru selepas pencairan tu. Lepas tu kepupusan haiwan dan berlakunya penempatan manusia. Okey, seterusnya buatkan peta dakap pula. Ni untuk kita masukkan kesan kepada Asia Tenggara yang berlaku. Boleh rujuk pada muka surat 66 hingga 67. So ini cikgu dah bagi contoh 2 kesan dia, kenaikan air laut di peta Sunda dan berlaku pergerakan manusia. So dekat sini ada maklumat dekat buku teks muka surat ini 67. Jadi awak tuliskan maklumat dekat sini. Jangan buat kecil Yang ni untuk buat menegak. Okey. Seterusnya kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey, bila kamu tengok apa kesan yang berlaku akibat daripada pencairan air batu di Asia Tenggara. Apa penting untuk memelihara alam sekitar dan memelihara dia? Pertama, untuk kita jadikan dia sebagai apa? Okey. Okey, untuk ini cikgu berikan jawapan untuk kegunaan generasi akan datang. Ini contoh yang pertama lah. Lagi kesan memelihara dan memelihara hutan. Dia cakap kita nak buat apa-apa, dia punya kepentingan dia. Kesan pula kepentingan dia. Apa penting dia? Kita nak buat benteng pertahanan. Okey, benteng pertahanan. Apa cikgu benteng pertahanan? Perang ke tak? Benteng pertahanan air laut. Contoh dia apa kat situ? Pokok bakau. Dekat sini. So cikgu dah bagi jawapan dekat sini. 2. Kamu cari lagi jawapan ketiga, keempat dan kelima. Jangan tak buat. Buat kerja. Cikgu dah berikan penerangan. Awak sendiri kena buat. Fahamkan betul-betul. Jangan WhatsApp saya cikgu nak buat apa. Sedangkan cikgu dah buat penerangan sebaik-baiknya. Kamu sebenarnya tak tengok pun video yang cikgu buat. Awak boleh tanya saya. Jadi ingat pertama sekali nanti peta alih ni masuk ke dekat bahagian sini. Perubahan zaman air batu ni. Okey, kemudian untuk peta dakap ni masuk ke dekat bawah B ni. Kesan perubahan zaman air batu pula. Okey, untuk peta bulatan, untuk kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar, ini adalah kewarganegaraan. Awak buat dekat bawah ni. Nanti dekat sini cikgu tunjuk kat awak. Okey, C. Okey, ataupun nanti awak pindahlah tulis tu kepentingan. Okey, kat sini kepentingan memelihara, okey, memelihara dan memelihara alam sekitar. Dekat sinilah maksud saya ini awak pindahkan dekat bawah demi nanti. Buat satu-satu Jadi selepas dah buat nanti dah siap kerja, tolonglah sekali lagi isi kehadiran awak ni. Isi seperti biasa, kerja mesti siapkan. Jangan tak siap, jujur dan amanah Cikgu tak nampak tapi Tuhan nampak. Kalau awak buat tak buat kerja, awak tak buat, awaklah tak pandai. Kalau awak buat, awak dapat ilmu pengetahuan sentiasa dan awak akan dapat tahap penguasaan yang terbaik. Tu pun jangan fikir tak ada apa-apa untuk masa depan. Dia memberikan kesan nanti. Kalau dapat bagus, baguslah. So itu saja untuk sesi PDPR kita. Jumpa lagi PDPR yang akan datang pada isinan depan untuk pendidikan sivik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jaga diri.